Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan rahmatnya dapat kita terus bersama dengan program muhasabah bersama PPIPS. Jadi waktu yang singkat ini izinkan saya untuk membicarakan satu aspek yang mungkin biasa kita dengar, yaitu tentang iman. Pernah ditanyakan kepada Imam Hanafi tentang apa itu iman. Dan dijawab oleh Imam Hanafi, al-iman at-tasdiqu bil qalb wa takriru bilisan wa amalu bil arkan. Iman yang ikut Imam Hanafi adalah at-tasdiqu bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati, mengiktikadkan dengan hati, put in your heart, meletakkan di hati kita, believe in your heart, percaya dengan hati kita. Yang kedua, wa takriru bilisan, lafazkannya, katakannya, ungkapkannya. Utter it, kata orang putih. Sebutkannya. Yang ketiganya, wa'amalu bil arkan. Dan melaksanakan tuntutan iman itu dengan anggota tubuh badan kita. Dari sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman bukan sebagaimana difahamkan sekarang kepercayaan di hati sahaja. Kalau lihat daripada ungkapan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ini, dia bukan hanya menyentuh soal hati semata-mata, tetapi iman juga mesti diikuti dengan lafazan. Dan yang pentingnya, iman mesti dibukti dengan perbuatan. Kalau kita tidak memiliki tiga aspek keimanan ini, maka keimanan kita masih boleh dipertikaikan dan boleh dipersoalkan. Sebab itu ulama terdahulu sering sangat dan selalu bicara aspek ini dan menekankan bahawa tiga aspek ini kena jalan serentak. Kena ada dalam diri seorang itu untuk menjadikan imannya benar-benar kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat satu persatu aspek ini. Yang pertamanya at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati. Suatu tuntutan yang diminta. Okay. Kalau kita tidak membenarkan dengan hati, maka keimanan kita dipersoalkan, malah boleh disebutkan kita tidak beriman kalau tidak dipercaya di hati. Satu contoh yang mudah sekali. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Yang kita tahu. Abu Talib merupakan seorang bapa saudara Rasulullah yang sama-sama berjuang mempertahankan Rasulullah ketika zaman awal Islam. Ketika Rasulullah diboikot, Bani Hashim diboikot di dalam Mekah, Abu Talib merupakan pendinding kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pura Quraisy memboikot Rasulullah dan mereka yang beriman waktu itu, Abu Talib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan anak saudaranya. Tapi kita lihat bagaimana Abu Talib yang banyak berjuang bersama Rasulullah peringkat awalnya, membantu Rasulullah dalam perjuangannya. Yang Rasulullah bila wafatnya berdoa kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa Abu Talib. Menggambarkan sayangnya Rasulullah kepada Abu Talib. Tetapi bagaimana akhirnya Abu Talib? Doa Rasulullah tidak diterima oleh Allah, disebutkan. Dan oleh kerana dia bukan dianggap sebagai orang beriman. Dia percaya kepada Rasulullah. Ke Rasulullah Muhammad SAW, dia percaya. Dia percaya dengan keislaman. Dia percaya. Dan isu amalan dia beramal, dia bertahankan, berjuang bersama Rasulullah, membantu Rasulullah dan perjuangan Islam Rasulullah di peringkat awal Islam. Tetapi lihat di hati. Hati dia percaya. Amalan dia ada. Tapi lafazan itu yang tiada pada Abu Talib. Okay. Hati yang kedua ini. Bermakna di sana satu aspek ditinggalkan oleh Abu Talib, iaitu lafazkan saja syahadatain. Mengucapkan dua kalimah syahadah itu saja yang tidak dilakukan oleh Abu Talib. Dia percaya. Dia beramal mempertahankan Islam bersama Rasulullah, membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Dia percaya Rasulullah sebagai Rasul. Yang pertama atas dia qalb itu ada.
beramal dengan membantu Rasulullah berjuang itu ada. Tapi aspek yang tengah-tengah yang kedua, yaitu melafazkannya, itu yang tiada. Jadi Abu Talib matinya dalam keadaan tidak beriman kerana ia secara umumnya, secara pandangan zahiriah kita, dia tidak beriman. Wallahu alam, itu dengan Allah kita tidak tahu. Tetapi Abu Talib disebutkan tidak beriman kematiannya kerana satu, tidak melafazkan keimanannya dengan syahadatain. Aspek yang kedua tertinggal. Cuba kita lihat aspek yang pertama. Kalau tertinggal atas di bil qalb. Orang yang berjuang bersama Rasulullah banyak. Zaman Madinah dan semuanya. Yang berjuang bersama Rasulullah, mempertahankan Rasulullah, melafazkannya keimanan mereka dengan syahadatain, dengan 2 kalimat syahadah. Bersama dengan Rasulullah berjuang, berdakwah. Tetapi di hatinya tidak ada sekelumit pun kepercayaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak percaya pun dengan Rasulullah. Tidak percaya pun dengan Islam. Konsep ataupun aspek atasdiqu bil qalb itu tidak ada. Membenarkan dengan hati itu tiada dia pada dirinya. Walaupun dia beramal, dia baru mengucapkan tentang Islam itu kebaik, bersembahyang, tapi dia menjadi orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada Islam. Dan orang munafik ini kedudukannya di neraka yang paling bawah. Munafik. Amalan ada, aspek yang kedua amalan itu ada. Aspek yang ketiga amalan itu ada. Amalan aspek yang kedua iaitu melafazkan ada. Tetapi aspek yang pertama, tasdik bi qalb, membenarkan dengan hati itu tiada bagi orang munafik. Maka sifatnya dia adalah orang munafik. Kalau yang aspek kedua tadi tidak lafazkan, dia masih kafir. Kalau yang pertama tiada, iaitu membenarkan dengan hati itu tiada, dia orang yang munafik. Bagaimana pula kalau pertama ada, yang kedua ada, at-tasdiqu bil qalb itu ada. Takrir bil lisan itu ada. Tapi amal bil arkan ini tiada. Hati membenarkan, lafazan dilafazkan, syahadatain, 2 kalimat syahadah. Tetapi yang ketiga ini tiada, iaitu beramal tiada. Ini bagaimana? Ini boleh jatuh sama dia orang yang asi, atau yang mungkin orang yang terkeluar daripada Islam. Asi bermaksud, saya ambil contoh mudah saja. Kalau dia percaya dengan hati keislamannya, percaya dengan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, percaya di hatinya. Lafazkan kalimat syahadah, percaya. Amalan dia tak buat, katakan. Dia percaya, tapi amalan tak buat. Sembahyangnya pun lebih kurang saja, puasanya pun dia tak saja, ikut dan saja. Ini orang yang asi. Orang yang asi, yang melanggar perintah-perintah Tuhan, perintah agama. Orang yang asi, iaitu orang yang derhaka kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Asi. Tetapi kalau bukan setakat asi, dia tak laksanakan, tapi menganggapkan perkara itu perkara yang sudah ketinggalan zaman, katakan. Sembahyang tak nak buat pasal dia kata sembahyang itu mungkin dah tak perlu katanya. Zakat tak payah bayar pasal dia kata zakat itu hanya zaman Rasulullah, katakan. Ini yang berlaku di zaman Rasulullah. Beberapa orang yang murtad kerana tak mau bayar zakat, diperangi oleh Rasulullah dan sahabat kerana mereka enggan bayar zakat. Kalau mereka mengatakan amalan-amalan ini amalan yang ketinggalan zaman, hukuman hudud ketinggalan zaman, ini semua ni. Kalau ini sifatnya, mereka menganggapkan amalan-amalan Islam sudah ketinggalan zaman, tak perlu dilaksanakan, yang ini bukan setakat asi, ini sudah terkeluar daripada Islam, kerana dia telah menolak amalan-amalan Islam. Kalau kita mewajibkan satu yang tidak wajib, dan kita mengharamkan sesuatu yang tidak haram, itu pun sama sifatnya. Apalagi kita meninggalkan tuntutan-tuntutan utama dalam Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, katakan. Kalau kita katakan ia bukan sudah ketinggalan zaman ke, sudah tidak perlu dilakukan, maka itu kita bukan setakat asi, kita orang yang sudah keluar daripada agama Islam kerana menindakkan tanggungjawab tersebut. Jadi sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah bukan setakat percaya di hati, mesti mengandungi percaya di hati, melafazkannya dan mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Maka dengan 3 aspek ini dimiliki, maka iman itu adalah iman yang sempurna dan insya-Allah kita akan mencapai kejayaan kehidupan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.